Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Malaysia Madani. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam program Bicara Buku Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Bersama saya, Nik Kusaziratul Aina binti Cik Yaakob, Guru Perpustakaan dan Media SMK Jeli selaku moderator pada hari ini. Buku adalah kunci kebijaksanaan. Buku adalah pintu dunia keseronokan. Buku adalah jalan kejayaan. Buku adalah sahabat. Pembicara buku pada kali ini ialah Nurhaniah binti Said, iaitu penolong pengarah Sektor Pembelajaran Unit Bahasa Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Terlebih dahulu, kita telusuri sejarah perkhidmatan insan hebat ini. Kerjaya bermula sebagai guru penolong di SK Pasir Putih, Pasir Gudang, Johor pada 2004 sehingga 2006. Seterusnya, beliau berpindah ke SK Biak, Dabong pada 2007 sehingga 2010. Beliau menyandang jawatan sebagai penolong PPD Kuala Krai pada tahun 2010 sehingga 2014. Kemudian, beliau bertugas sebagai penolong PPD Tumpai pada tahun 2014 sehingga 2017 sebelum menjadi penolong pengarah sains pada tahun 2017. Beliau kemudiannya menjadi penolong pengarah unit bahasa Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan pada tahun 2020 sehingga sekarang. Sepanjang perkhidmatan, beliau mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2009, 2013 dan 2021. Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Pada hari ini, beliau akan berkongsi intipati buku Rahsia Pengacara Hebat, Tip dan Skrip Pengacaraan karya Azimin Daud oleh penerbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad. Tanpa melengahkan masa, kita hayati buku yang akan dibicarakan oleh beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurhaniah binti Said dari Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Pada pertemuan ini, saya akan membicarakan sebuah buku bertajuk Rahsia Pengacara Hebat, Tip dan Skrip Pengacaraan hasil tulisan Encik Azimin Daud. Ia merupakan terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad, Kuala Lumpur. Buku ini didatangkan dengan 100 halaman muka surat bercetak dan ia merupakan cetakan keempat tahun 2018. Buku ini mengandungi 5 bab yang disusun dengan santai dan rapi untuk bacaan khususnya bagi mereka yang ingin mengenali apa itu bidang pengacaraan. Penulis mempunyai pengalaman selama 15 tahun dalam mengendalikan lebih ribuan acara rasmi dan tidak rasmi. Beliau menzahirkan pengalaman berharga tersebut dalam buku ini. Buku ini antara buku pertama yang telah saya baca ketika diberi tanggungjawab untuk menjadi seorang pengacara. Sebagai seorang yang sangat baharu dan tidak berpengalaman dalam bidang pengacaraan, buku ini telah memberi inspirasi dan panduan asas kepada saya untuk bertatih bermula menjadi seorang pengacara. Setiap sesuatu mesti bermula dengan langkah yang pertama dan ternyata buku ini banyak memberi panduan asas dan motivasi kepada saya dalam mengendalikan sesuatu acara. Buku ini diterbitkan berdasarkan pengalaman penulis yang telah mengendalikan ribuan acara, majlis dan program sebagai seorang pengacara. Saya mengambil masa sehari sahaja untuk selesaikan pembacaan buku ini. Namun,
Ia diulang berkali-kali kerana terlalu banyak yang perlu diambil pengajaran dari perkongsian beliau. Hasil garapan beliau dibukukan dalam 5 bab. Bab 1, beliau mulakan dengan apa yang perlu anda tahu. Siapa itu pengacara? Kamus Dewan edisi keempat 2005, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka memberi tarikh pengacara sebagai orang yang mengacarai sesuatu acara, majlis dan sebagainya. Ia juga merujuk kepada seseorang yang memimpin sesuatu acara dalam kelompok yang kecil, sederhana dan besar. Pengacara atau juruacara yang bagus terletak pada bakat, ilmu, pengalaman, keberanian, keyakinan, keterampilan, kebijaksanaan, kemahiran berbahasa, berkomunikasi serta kekuatan vokal dan bonus jika mempunyai wajah yang menarik. Seterusnya, bab 2, beliau bertanya, adakah anda sudah bersedia? Tanpa keberanian dan keyakinan diri dan berketerampilan, sesuatu agenda, majlis atau acara itu pasti tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya. Pakar motivasi mengatakan bahawa untuk menjadi seorang pengacara yang bagus, berani serta yakin adalah tipnya di samping keterampilan diri dan personaliti yang menarik. Gebentar yang keterlaluan akan mencacatkan pengacaraan. Penulis mengatakan bahawa berani. Apabila seseorang pengacara ada keberanian dan keyakinan, pasti sesuatu agenda atau tugasan pengacaraan dapat dilaksana dengan baik. Gebentar yang terkawal tidak akan mewujudkan masalah, tetapi secara positifnya, pengacara akan lebih berhati-hati sepanjang pengacaraan. Berketerampilan. Seseorang pengacara juga perlu mempunyai kreativiti dan berjaya menarik perhatian audiens. Antara yang utama ialah etika berpakaian. Penulis menegaskan ia memerlukan seorang pengacara menunjukkan gaya profesional dan kemas berpakaian ketika mengendalikan sesuatu acara. Ini dapat menarik perhatian dan tumpuan para audiens. Bijaksana. Merujuk kepada bidang pengacaraan, kecekapan seseorang pengacara akan diuji ketika menghadapi situasi spontan yang memerlukan kebijaksanaan membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Dengan kekal bersikap positif, pengacara akan mampu mengawal situasi acara yang dikendalikan. Diteruskan dengan bab ketiga. Jika benar bersedia, sila pastikan anda 1. Mahir berbahasa dan berkomunikasi. Penulis menegaskan juga bahawa pengacara mesti mahir dengan penggunaan bahasa kerana ia sangat penting dalam komunikasi, penyampaian maklumat dan maksud sesuatu perkara yang disampaikan kepada audiens. Bahkan, sekiranya pengacara mempunyai kemahiran pelbagai bahasa, ia akan menjadi satu kelebihan kepada seseorang pengacara tersebut. 2. Kekuatan vokal dan aura pengacara. Ini perkara asas dan utama juga bagi seorang pengacara. Kekuatan vokal akan memastikan maklumat disampaikan dengan tepat apabila lontaran suara pengacara itu jelas. Bab ini, penulis menjelaskan bahawa tugas seseorang pengacara sangat luas kerana terdapat pelbagai acara yang akan melibatkan dalam majlis rasmi beristiadat, majlis rasmi, majlis tidak rasmi, majlis rasmi swasta formal dan tidak formal, majlis persendirian. Manakala dalam bab keempat, beliau mengajak kita sedia dan mulakan. Penulis juga mengingatkan para pembaca yang ingin menjadi pengacara, terdapat tiga tanggungjawab utama. Tanggungjawab sebelum majlis, tanggungjawab sewaktu majlis dan tanggungjawab selepas majlis. Ketiga-tiga ini memaparkan keperluan seseorang pengacara untuk sentiasa siap siaga sebelum menjalankan sesuatu majlis. Bab kelima, iaitu bab yang terakhir, beliau berkongsi
tip untuk anda para pembaca sekalian. Buku ini disusun mengikut keperluan asas untuk menjadi seorang pengacara atau juruacara, kemudian disisipkan tip-tip berguna untuk pembaca sekalian. Kita lihat kepada skop yang pertama, pengacaraan organisasi. Beliau berkongsi dalam bab 5 contoh-contoh majlis. Yang pertama, contoh skrip yang telah dikongsikan bersama, majlis perhimpunan bulanan. Yang kedua, majlis amal. Yang ketiga, majlis perayaan. Yang keempat, majlis penganugerahan. Manakala dalam skop yang seterusnya, skop yang kedua, pengacaraan, seminar, wacana seumpamanya. Beliau berkongsi contoh-contoh. Yang pertama bagi majlis seminar, kedua wacana dan seumpamanya. Jadi contoh-contoh skrip ataupun teks bagi pengacara ini para pembaca boleh dapatkan dalam buku beliau dalam bab yang kelima. Seterusnya kita melihat kepada skop ketiga yang telah dibincangkan oleh penulis dalam buku ini, dalam bab kelima ini, pengacaraan pertandingan. Beliau telah berkongsi 4 contoh. Yang pertamanya pertandingan ilmiah, keduanya pertandingan sastra, yang ketiga pertandingan hiburan, dan yang keempat pertandingan keagamaan. Contoh skrip ini boleh didapat dalam buku ini. Seterusnya, akhir kata, saya sangat menyarankan kepada para pembaca budiman untuk membaca buku ini. Ia boleh menjadi satu titik asas dan rujukan bagi mereka yang baharu dalam bidang pengacaraan. Saya akhiri dengan titipan pantun untuk semua pembaca oleh penulis Azimin Daud 2015. Hadiah dari penulis untuk pembaca sekalian. Hamba bukan bijak laksana, sekadar mencetus fikiran saja. Ini sekadar hiburan berilmu, apa dikata pertimbangkan dulu. Jangan gairah terus melulu, wahai orang muda, ambillah neraca. Timbang tara apa dikata, jiwai ia, janganlah jemu. Jangan bermuram, senyum selalu. Apa nan molek, kendonglah ia. Apa nan buruk, gugurkan segera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sekalung penghargaan terima kasih diucapkan kepada Puan Nurhaniah binti Said atas perkongsian ilmu itu tadi. Diharapkan kita semua dapat manfaat dan menyebar luas segala maklumat yang diperolehi. Madah diungkap, santun bitara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutur bicara, pohon diampun, seikhlas hati. Melarik halus papan di Jawa, tersegam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa, terpisah jua, moga ketemu di lain waktu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, jangan lupa untuk mengisi kehadiran anda di pautan SPL KPM yang disediakan. Sekian.